Dasar 1% penjawat awam kategori OKU dalam perkhidmatan awam sedang dikaji semula untuk penambahbaikan pelaksanaannya. Laporan Sidang Dewan Rakyat bersama Atikah Makta. Hazel, perkara berkenaan dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafar. Ini memandangkan pelaksanaan dalam tempoh 10 tahun sehingga tahun lepas masih tidak mencapai sasaran. Bagaimanapun Dewan diberi maklum dalam tempoh sama statistik pencapaian dasar itu merekodkan trend peningkatan pengisian jawatan awam OKU. Terdapat 6 jawatankuasa yang menggalas tanggungjawab bagi memperkasa golongan orang kurang upaya ini. Dasar 1% peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam kepada OKU diselia oleh salah satu daripada 6 jawatankuasa ini, iaitu jawatankuasa pekerjaan yang dipengerusikan oleh Kementerian Sumber Manusia atau akronim baharunya KESUMA. Bagi mencapai dasar ini, KESUMA dibantu oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bersama-sama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP dalam jawatankuasa tersebut. JPA juga sedang melaksanakan kajian kepuasan bekerja dalam kalangan penjawat awam OKU dan cabaran utama yang dihadapi kumpulan berkenaan termasuk keupayaan dalam menyesuaikan diri, tekanan tuntutan kerja serta penerimaan ketua jabatan dalam menyediakan sokongan serta kemudahan OKU. Dalam perkara lain, cadangan pindaan serta penambahbaikan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, Akta 711 dalam penelitian. Keperluan itu jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulazekaran agar pelindungan pemberi maklumat dapat dilaksanakan secara eksklusif dan efektif. Cadangan pindaan yang menambahbaikkan Akta 711 ini melibatkan pindaan utama di beberapa seksyen, iaitu Seksyen 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 dan 26 secara khusus dan juga seksyen-seksyen lain secara am. Melalui cadangan-cadangan ini, fungsi kuasa menerima dan menyiasat aduan akan lebih jelas dan sekaligus dapat memastikan siasatan kelak akan bersifat bebas, impartial. Beliau turut menjelaskan cadangan pemusatan penerimaan aduan itu juga bertujuan memastikan fokus kepada tata cara kerja yang lebih teratur dan jelas bagi agensi berpusat juga agensi penguasaan agar tiada kekeliruan bidang tugas antara kedua-dua pihak. Beliau percaya pindaan Akta 711 membolehkan kerajaan memperkasa urus takbir yang baik dan meningkatkan keyakinan rakyat dalam usaha membanteras rasuah secara keseluruhan bagi mencapai matlamat tata kelola yang baik dan membanteras rasuah. Standard mandatory kualiti perkhidmatan baharu bagi perkhidmatan jalur lebar bakal berkuat kuasa 1 April nanti. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengemas kini standard berkenaan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan rakaian telekomunikasi dengan lebih baik. MCMC telah pada 29 hari bulan Disember tahun 2023 menerbit penentuan Suruhanjaya nombor 2 2023 iaitu Standard Mandatory Quality Perkhidmatan. Jadi dan ini akan mula berkuat kuasa pada 1 hari bulan April tahun ini, di mana kita telah kemas kini standard mandatory bagi perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar. Sebagai contohnya, dulunya kami cakap bahawa tidak kurang daripada 90% sampel ujian perlulah mencapai kelajuan muat turun pada 2.5 Mbps atau lebih tinggi. Tetapi kuat kuasa pada 1 hari bulan tahun ini, purata kelajuan muat turun yang perlulah dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan tidak boleh kurang daripada 7.7 Mbps bagi tahun 2025, dan apabila kita sampai 2023, purata kelajuan muat turun tidak boleh kurang daripada 10 Mbps.
Dalam perkara lain, isu kemanusiaan di Palestin turut mendapat perhatian Dewan. Kuala Lumpur tetap berpendirian memperjuangkan 6 tuntutan utama untuk rakyat Palestin selain mencadangkan tindakan lebih tegas diambil terhadap Israel. Malaysia sama sekali tidak akan berganjak dari menyuarakan 6 tuntutan utama, iaitu yang pertama, gencatan senjata serta-merta dan bantuan kemanusiaan segera. Kedua, menghentikan aktiviti penempatan oleh Israel dan tindakan keganasan penduduk haram atau dengan izin settler. Ketiga, menghentikan serta-merta pemindahan orang awam Palestin secara paksa. Keempat, siasatan ke atas semua pelanggaran undang-undang antarabangsa melalui institusi perundangan antarabangsa. Kelima, menyokong inisiatif keamanan Arab dan rundingan penyelesaian dua negara berdasarkan garis sempadan PRA 1967. Dan yang keenam, memerangi peningkatan global dalam Islamofobia. Jelasnya, Malaysia turut mengusulkan agar Palestin diterima masuk sebagai anggota penuh PBB. Saya kira setakat ini saja perkembangan yang dapat saya kongsikan dari Parlimen. Kita terus bersama Hazel untuk perkembangan berita selanjutnya. Silakan Hazel. Atika Makta, terima kasih.